wa sallallahu ala nabi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi di dalam majlis ilmu kita. Di petang hari ini insyaallah kita akan mengupas ayat yang kedua dari surah An-Nur, dan tafsir yang menjadi rujukan utama kita di dalam majlis ilmu ini adalah tafsir Al-Imam Ibnu Katsir. Saya telah pun kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan nota tafsir Ibnu Katsir, atau tepatnya terjemahan dari ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan nota tafsir itu sebagai rujukan utama di dalam majlis ilmu ini. Dan alhamdulillah juga Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada kita untuk menjadikan rumah kita, tempat kediaman kita sebagai bahagian dari majlis ilmu, di mana sahaja Tuhan dan Puan berada, kita boleh mendapatkan kebaikan dari Al-Quran. Kita boleh mendapatkan kebaikan ilmu Al-Quran. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa majelis ilmu ini terbuka kepada apa-apa soalan. Jika tuan-tuan dan puan-puan ada soalan, ada kemusykilan khususnya yang berkaitan dengan apa yang tengah kita kupas, apa yang tengah kita pelajari, tuan-tuan dan puan-puan boleh terus bertanya. Boleh terus bertanya dengan membuka mikrofon dan tanya soalan yang berkaitan dengan apa yang tengah kita bahas, atau tuan-tuan dan puan-puan juga boleh tulis soalan di dalam Zoom meeting uh, jika soalannya tidak berkaitan dengan apa yang tengah kita kupas. Tak perlu menunggu di akhir pertemuan, sebab sudah sampai ke penghujung nanti, kita akan terus tutup majlis ilmu ini insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah An-Nur masuk dalam himpunan surah-surah Madaniyah yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Sebagaimana yang telah kita kupas dalam pertemuan yang pertama minggu lepas. Kita dah mempelajari bahawa surah ini tidak diturunkan sekali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ia diturunkan dalam tempoh masa yang panjang. Pada masa yang sama, ayat-ayat dari surah-surah yang lain juga diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah An-Nur sama seperti kebanyakan surah-surah Madaniyah yang lain, banyak memberikan perincian tentang hukum hakam. Ayat yang kita akan kupas juga di antara ayat yang memberikan perincian pada sebahagian dari hukum hakam. Surah An-Nur boleh kita jumpai di dalam Mushaf Al-Quran pada susunan yang ke-24. Tema utama dari surah yang mulia ini adalah agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan adalah cahaya yang menerangi diri kita sebagai seorang mukmin, sebagai hamba Allah, sebagai orang yang beriman, agama yang menerangi ahli keluarga kita, dan agama yang menerangi masyarakat kita. Surah An-Nur kita boleh bahagi isi kandungan utamanya kepada dua isi kandungan utama. Yang pertama mula dari ayat 1 sehingga ayat yang ke-26, ianya mengupas tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita memelihara diri kita, menjauhkan diri kita, membersihkan diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang keji. Seakan-akan untuk kita mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, kita perlu bersihkan diri kita dari perkara-perkara yang kotor. Kita perlu jauhkan diri kita dari perkara-perkara yang kotor. Kerana apa? Kerana jika ada pun cahaya, jika ada cahaya pun, tapi sesuatu yang terkena cahaya itu kotor, maka cahaya tersebut tidak akan memberikan kesan yang banyak. Jika cahaya dari matahari terang di luar sana, tapi tingkap bilik rumah kita kotor, tertutup dengan tanah, maka cahaya itu susah nak masuk ke dalam bilik rumah kita. Kita kena bersihkan dulu, atau tak payah bersihkan. Pelihara cermin itu, pelihara kaca, tingkap rumah kita daripada kotoran, maka cahaya akan mudah untuk masuk ke dalam.
Tapi jika sudah ada kotoran, itu masa kita perlu bersihkan. Hati pun sama macam itu. Kita pun sebagai orang yang beriman, juga keadaannya seperti itu. Jika kita boleh menjaga diri kita daripada perkara-perkara yang mengotori hati kita, mudah cahaya itu untuk masuk. Tapi jika sudah terlanjur jatuh pada dosa, pada kesalahan yang menyebabkan ada kotoran pada hati, pada diri kita, perlu ada sesuatu yang kita lakukan untuk membersihkannya. Itu bahagian yang pertama dalam surah An-Nur, yaitu ayat yang ke-1 sehingga ayat yang ke-26, menghindari, menjauhkan diri dari perkara-perkara yang keji, perkara-perkara yang tercela. Kemudian bahagian yang kedua adalah adab dalam rumah dan masyarakat. Selepas kita percantik, keadaan diri kita, akhlak kita, keimanan kita, kita berikan cahaya pada hati kita, maka orang yang bersih hati, bersih diri, mudah untuk mereka memberikan kebaikan kepada orang lain di dalam ahli keluarganya dan juga di dalam masyarakatnya. Itu nanti kita akan kupas di dalam surah An-Nur ayat yang ke-27 sehingga ayat yang ke-24 nanti, adab-adab di dalam rumah dan adab-adab seorang mukmin di dalam masyarakat. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada soalan yang dah masuk tapi soalannya tidak berkaitan dengan apa yang tengah kita kupas. InsyaAllah di akhir majlis nanti kita akan cuba untuk membaca soalan itu dan jika kita tahu, kita akan cuba untuk menjawabnya. Jika tidak, itu menunjukkan masih banyak lagi buku-buku yang perlu saya baca, masih banyak lagi perkara-perkara yang perlu kita pelajari. Ayat yang kita akan kupas, ayat yang kita akan pelajari petang hari ini, ayat yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Ayat yang menjelaskan tentang satu perkara yang besar, yaitu hukum yang tegas, hukum yang keras, hukum yang berat, yang Allah Subhanahu wa taala berikan ke atas orang-orang yang melakukan perbuatan keji, yaitu orang-orang yang melakukan perbuatan zina. Dalam ayat ini kita akan membaca terjemahan yang ditulis oleh Abdullah Basami, terjemahan asas dari nota yang saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan adalah terjemahan yang diambil dari terjemahan Abdullah Basami. Adapun terjemahan yang ada pada perincian tafsir Ibnu Katsir kita akan sesuaikan dengan makna yang dikupas oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali sebat. Dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum agama Allah. Jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah disaksikan hukuman siksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Ini terjemahan dari ayat tersebut. Sebelum kita mengupas apa yang diperincikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ada baiknya kita memahami beberapa perkara berikut. Di sini saya tulis satu soalan, kenapa Allah Subhanahu wa taala tetapkan hukuman yang berat ke atas pelaku zina, ke atas orang yang melakukan perbuatan zina. Sebelum nanti kita perincikan jawabannya dari apa yang dikongsikan, dari apa yang dikupas, diperincikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala,
Ada beberapa poin perkara yang perlu kita semua untuk memahaminya. Poin yang pertama, zina adalah dosa besar dalam semua syariat agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Pada syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, zina adalah dosa besar. Pada syariat agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Isa, berzina adalah perbuatan dosa besar. Pada syariat yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berzina adalah dosa besar. Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu taala ketika menyebutkan zina adalah dosa besar di dalam kitab Al-Kabair, kitab himpunan dosa-dosa besar, dan alhamdulillah kita dulu telah berpeluang untuk mengupas kitab tersebut, untuk mempelajari kitab tersebut. Dan Al-Imam Az-Zahabi di dalam kitab tersebut, selepas menyebutkan tajuk bahwa zina adalah dosa besar, beliau mengatakan ia adalah dosa yang berperingkat. Sebahagian daripada bentuk perzinahan, dosanya lebih besar dibandingkan dengan sebahagian bentuk perzinahan yang lain. Meskipun semua adalah dosa besar, tapi ada tingkatannya. Seperti yang nanti akan dikupas oleh Imam Ibnu Katsir, ada perzinahan yang dilakukan oleh orang yang belum berkahwin, ada dosa zina yang dilakukan oleh orang yang telah berkahwin. Dua-dua melakukan dosa. Dua-dua adalah perbuatan yang dalam agama masuk dalam kategori dosa-dosa besar. Tapi dosa yang dilakukan oleh orang yang telah Allah mudahkan urusannya untuk berkahwin, yang telah ada pasangan, sudah ada suami, sudah ada istri, dosa mereka adalah lebih besar. Sehingga ketetapan hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ke atas mereka juga lebih besar. Bahkan lebih besar dari itu adalah orang yang berzina dengan istri kepada kawannya, istri kepada jirannya adalah dosa besar perzinahan yang lebih besar lagi. Berzina dengan orang asing adalah dosa besar. Tapi berzina dengan istri jiran, dosanya lebih besar lagi. Maknanya, meskipun ia adalah dosa besar, ia adalah dosa yang berperingkat. Ada yang nilainya lebih besar dibandingkan dengan dosa besar perzinahan yang lain. Ini perkara yang pertama. Perkara yang kedua, tutup aib dengan bertaubat. Semua dosa adalah dosa. Semua dosa, jika bertaubat, Allah mesti membuka pintu taubat. Bahkan kita tahu ada dosa yang jauh lebih besar dibandingkan dengan berzina, yaitu kufur, ingkar, syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang jauh lebih besar dibandingkan dengan perbuatan zina. Jika orang bertaubat daripada perbuatan syirik, Allah mesti menerima taubatnya. Jika dosa yang terbesar sahaja Allah buka pintu taubat, terlebih lagi dosa zina. Meskipun ia dosa besar, jika bertaubat, Allah membuka pintu taubat bagi semua hamba-hambanya. Pada poin yang kedua ini, kita tulis, tutup aib dengan bertaubat. Apa maksud tutup aib dengan bertaubat? Dosa adalah dosa. Menyebarkan dosa menjadi dosa yang baharu. Apa maksudnya? Jika kita melakukan dosa, maka itu adalah perbuatan dosa. Jika kita sebarkan aib kita, maksud sebarkan aib kita adalah bercerita kepada orang, saya dah buat ini, saya dah buat itu. Itu adalah satu lagi dosa besar yang lain. Dosa besar yang pertama sahaja dia tidak bertaubat darinya, yang buktinya dia kongsikan berita tersebut kepada orang lain, ditambah lagi dengan menceritakan dosa tersebut kepada orang lain, bertambah lagi dosa, bertambah lagi aib. Tutup aib dengan bertaubat.
Apa sahaja dosa yang telah kita lakukan, satu-satunya jalan yang paling utama adalah segera kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Jika dosanya berkaitan dengan hak orang lain sebab kita curi, kita ambil, kita tipu orang lain, selain taubat kepada Allah, kita perlu pulangkan, kembalikan, gantikan hak orang lain yang diceroboh. Tapi jika dosanya tidak berkaitan dengan orang lain, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada dosa yang tengah kita kupas ini, apabila seseorang telah terjatuh pada perbuatan dosa itu, adakah dia perlu datang ke mahkamah untuk menceritakan bahwa dia telah melakukan dosa sekian, sekian? Jawabannya tidak. Jawabannya adalah kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, berjanji kepada Allah untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi. Itu jalan yang nanti kita akan fahami diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkara yang ketiga yang juga perlu kita fahami adalah hukuman dunia, kesusahan-kesusahan yang kita hadapi di dunia semua adalah kafarah. Apa maksud kafarah, tuan-tuan dan puan-puan? Perkataan kafarah ada disebutkan di dalam Al-Quran. Perkataan ini bermaksud penebus, penggugur. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sesuatu yang Allah timpakan untuk menggugurkan sesuatu. Untuk menggugurkan apa? Di sini maksudnya adalah untuk menggugurkan dosa. Kafarah maksudnya adalah perkara yang Allah timpakan kepada manusia di dunia untuk menggugurkan dosa. Ianya ada pada hukuman-hukuman dunia dan juga kesusahan-kesusahan di dunia. Tak cukupkah dengan bertaubat? Cukup dengan bertaubat. Jika seseorang dah bertaubat, dosanya dah diampuni oleh Allah, perlukah dia mendapatkan uh, kesusahan di dunia untuk diampuni dosanya? Dosa dah diampuni oleh Allah jika dia betul bertaubat. Jika ada kesusahan, maka boleh jadi dosa-dosa yang lain akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, atau pada sebahagian keadaan kesusahan dunia adalah tarbiyah dari Allah. Kesusahan dunia adalah jalan untuk Allah meninggikan darjah kita di akhirat. Hukuman dan kesusahan dunia adalah kafarah. Maksud dari perkataan kafarah yang kita jumpai dalam Al-Quran adalah penebus atau penggugur. Sesuatu yang Allah timpakan ke atas kita di dunia untuk menebus, untuk menggugurkan sebahagian dari dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menghapusnya, yang Allah Subhanahu wa taala mahu hapuskan dari kita. Itu beberapa perkara yang perlu kita fahami sebelum kita tengok perincian dari apa yang dikupas oleh Al-Imam Ibnu Athaillah pula. Itu kelas beberapa hari yang lepas. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Jika ada sesiapa di antara tuan-tuan dan puan-puan yang tak faham dengan apapun tadi perkara yang saya kongsikan, sila tuan-tuan dan puan-puan boleh angkat tangan, boleh sampaikan, sebab ini majlis ilmu, bukan majlis untuk dengar mengisi masa, tapi kita mahu agar di akhir kelas nanti saya dapat ilmu, ada benda yang saya faham, ada pengajaran yang boleh saya ambil. Itu tujuan kita. Bukan setakat kita nak duduk, minum kopi sama-sama, tengok apa yang Ustaz cakap hari ini bukan saja dengar, tapi kita mahu ada pengajaran, ada hikmah, ada ilmu yang kita dapatkan. Kita mula akan masuk pada bahagian pertama ayat yang kedua ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah." Az-zaniyah bermaksud perempuan yang berzina, waz-zani bermaksud dan lelaki yang berzina. Perbezaannya dalam lafaz, yang pertama ada tak marbutah. Tak marbutah kita tahu tanda, salah satu tanda utama bahwa ia adalah perkataan yang digunakan untuk feminin. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu,
hendaklah kamu menyebat. Fa bermaksud maka. Kemudian ijlidu bermaksud sebatlah. Kulla wahidin, setiap satu, minhuma, dari mereka, lelaki dan perempuan, mi'ata jaldah, 100 kali sebat. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkata, ayat mulia ini menetapkan hukuman hudud bagi orang yang melakukan perbuatan zina. Para ulama tentunya telah mengupas pembahasan ini dalam kitab hukum hakam secara terperinci, dan pada beberapa perincian ada perbezaan pandangan. Itu maksud dari apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau mengatakan ini adalah hukuman hudud. Apa yang dimaksud dengan hudud? Hudud ada makna yang luas, ada makna yang khusus. Makna yang luas dari perkataan hudud adalah segala perkara di dalam agama yang Allah telah tetapkan. Segala perkara yang dalam agama yang Allah telah tetapkan, itu adalah hudud. Solat ada 5 waktu, Allah dah tetapkan. Solat adalah hudud. Puasa di bulan Ramadan, ada masa dia. Mula dari subuh sehingga maghrib, itu adalah hudud. Hukum hakam dalam agama, perkara-perkara dalam agama yang Allah telah tetapkan, itu dinamakan sebagai hudud. Itu makna yang luas. Maka agama ini adalah hudud. Agama adalah perkataan hudud bermaksud batasan-batasan. Ada batasan, ada makanan yang halal, ada makanan yang haram. Itu hudud. Ada perkara yang wajib, ada perkara yang tidak wajib. Itu hudud dengan makna yang umum, dengan makna yang luas. Dalam bab hukum hakam, perkataan hudud digunakan untuk maksud hukuman terhadap pelanggaran-pelanggaran tertentu di dalam agama yang telah ditetapkan oleh Allah. Jika hukuman itu ke atas satu jenayah, ke atas satu pelanggaran di dalam agama, hukumannya telah ditetapkan oleh Allah, ia dinamakan hudud. Jika tidak ditetapkan oleh Allah, ia dinamakan ta'zir. Ta'zir, hukuman ke atas jenayah, hukuman ke atas pelanggaran yang penetapannya dilakukan oleh manusia, oleh pemimpin, oleh waliul amr. Itu hudud, penetapannya oleh Allah. Jika ditetapkan oleh mahkamah, ianya dinamakan sebagai ta'zir. Hudud, ketetapannya dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada tawar-menawar berkaitan dengan hudud. Tapi berkaitan dengan ta'zir, hukuman yang Allah Subhanahu wa taala tidak perincikan, tidak sebutkan dalam Al-Qur'an, Rasulullah tak sebutkan di dalam hadis, maka hukumannya terpulang kepada ketetapan pemerintah Islam pada ketika itu. Sebagai contoh, yang berkaitan dengan hudud adalah orang yang mencuri pada keadaan-keadaan tertentu yang syarat-syaratnya disenaraikan di dalam agama, ada hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu dipotong tangan. Perkara tersebut ditetapkan oleh Allah. Bolehkah ianya ditukar kepada tak payah potong tangan, potong jari sahaja? Maknanya ia telah melanggar hudud. Sedangkan takzir, sebagai contoh misalnya tuan-tuan dan puan-puan, orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa uzur, tanpa sebab, berdosa. Tapi apa hukuman dalam agama ke atas orang yang buat benda itu, yang tidak puasa di bulan Ramadan? Tak ada. Tapi apakah bermaksud boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan? Dosa besar. Dosa besar tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa ada sebab, tanpa ada uzur. Tapi karena tiada apa-apa ketetapan hukum dunia ke atas orang yang melanggar perkara tersebut, apabila pemerintah Islam ada kebimbangan dengan banyaknya orang yang memberanikan diri tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka mereka boleh menetapkan apa-apa hukum yang memberikan pengajaran kepada mereka. Apa sahaja hukum, selagi hukum tersebut tidak sampai kepada
had yang sama dengan hudud. Tidak boleh orang yang tak berpuasa dipotong tangan. Tak boleh. Sebab potong tangan adalah hukum hakam hudud yang takzir boleh berat tapi tidak boleh sampai pada tahap yang sama dengan hukum hakam yang Allah tetapkan di dalam hudud. Itu perkara pertama yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian Imam Ibnu Katsir tambahkan kupasannya, orang yang berzina ada dua keadaan, sama ada belum pernah berkahwin atau telah berkahwin secara sah. Berarti ada dua. Orang yang telah berkahwin dengan perkawinan yang sah, ataupun orang yang belum pernah berkahwin dengan sah. Orang yang telah berkahwin dengan sah, maknanya dia ikut ada akad nikahnya dengan syarat-syarat yang betul, kemudian dilakukan pada keadaan yang betul, selepas disahkan mereka sebagai pasangan suami istri, kemudian mereka telah hidup sebagai pasangan suami istri. Maksud mereka telah hidup sebagai pasangan suami istri adalah mereka telah hidup sebagai suami dan istri, melakukan hubungan badan antara suami dengan istri. Jika keadaannya seperti itu, maka lelaki tadi dinamakan sebagai muhsan. Perempuannya dinamakan sebagai muhsanah. Muhsan lelaki, muhsanah tambahkan tak marbutah untuk perempuan. Apa yang dimaksud dengan muhsan dan muhsanah? Lelaki dan perempuan yang telah berkahwin dengan ikatan perkawinan yang sah dan telah melakukan hubungan badan suami istri. Mereka dinamakan sebagai muhsan. Siapa saja yang keadaannya tidak seperti ini, maka dinamakan sebagai bukan muhsan, sama ada belum pernah berkahwin atau pernah berkahwin tapi perkahwinannya adalah perkawinan yang tidak sah. Perkahwinannya adalah perkawinan yang tidak sah. Dia pernah berkahwin. Dia berkahwin dengan seorang perempuan dikenal melalui Facebook, berkahwin. Kemudian selepas perkawinan, 1 tahun ke 2 tahun ke 3 tahun ke, diketahui dengan pasti bahwa sebenarnya mereka ini adalah adik-beradik susu, tak boleh kahwin. Maka mereka tidak dinamakan sebagai orang yang telah berkahwin dengan sah. Keadaan, ada dua keadaan, orang yang telah berkahwin dengan sah dan telah melakukan hubungan badan, ataupun orang yang keadaannya tidak seperti itu. Yaitu seorang yang telah melakukan hubungan suami istri dengan pernikahan yang sah. Mereka mesti orang yang merdeka, baligh, dan berakal. Itu yang dinamakan sebagai muhsan. Selain dari itu, sama ada memang belum pernah berkahwin atau berkahwin dalam perkawinan yang tidak sah, atau telah berkahwin tapi belum pernah melakukan hubungan suami istri, artinya berkahwin hanya akad nikah, kemudian masing-masing pergi kerja di tempat yang jauh berbeza. Satu pergi ke kampung nih, satu pergi ke luar negara. Mereka dah berkahwin tapi tak pernah melakukan hubungan suami istri, maka mereka bukan muhsan. Semoga poin ini tuan-tuan dan puan-puan boleh memahaminya. Kita masuk kepada kupasan selanjutnya. Bagi yang belum berkahwin atau yang sudah berkahwin dan belum melakukan hubungan badan suami istri, atau yang sudah berkahwin tapi perkahwinannya adalah perkawinan yang tidak sah, maka hukumannya adalah jika sabit mereka melakukan perzinahan. Hukumannya ialah 100 sebatan seperti yang disebut di dalam ayat ini. Tambahan pula, menurut majoriti ulama, ini yang tadi kata Imam Ibnu Katsir, ada perbezaan pandangan. Menurut majoriti ulama, selain sebatan 100 kali, dia perlu diasingkan, dibuang daerah. Maknanya dia orang lelaki bujang tadi yang berzina, dia akan diasingkan, di
dibuang daerah, maknanya dia akan dipindahkan untuk duduk di kawasan yang lain, di negeri yang lain, yang jaraknya sekurang-kurangnya adalah jarak yang sama dengan apa yang kita bahas dalam hukum hakam mengqasar salat, jarak lebih dari 80 kilometer selama 1 tahun dari tempat tinggalnya. Imam Abu Hanifah berpandangan pengasingan itu bergantung kepada keputusan mahkamah, keputusan pemerintah. Jika pemerintah memutuskannya, maka boleh dilaksanakan. Jika tidak, maka ia perkara yang boleh ditinggalkan. Karena yang disebutkan di dalam ayat yang tadi kita baca hanya disebutkan untuk menyebat sebanyak 100 kali. Majoriti ulama yang berpandangan perlu diasingkan, perlu diletakkan di negeri yang lain agar dia boleh memula kehidupan yang baru dengan mengambil iktibar dari dosa dan kesalahan yang telah dia buat, adalah dalil utamanya adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an dan Zaid bin Khalid Al-Juhani tentang ada dua orang Arab Badui yang datang ke Madinah berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana salah seorang dari mereka berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, anak saya bekerja kepada orang ini. Anak saya bekerja dengan orang ini sebagai buruh, sebagai seorang pekerja yang membantu kerja dia. Lalu anak saya berzina dengan istri dia. Berarti anaknya melakukan dosa besar berzina dengan istri majikan. Aku telah menebus anakku, kata orang tadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku telah menebus anakku dengan membayar ganti rugi sebanyak 100 ekor kambing dan memberikan seorang hamba perempuan kepada dia. Tapi kemudian aku bertanya kepada orang-orang yang berilmu, mereka memberitahu aku bahwa anakku perlu disebat 100 kali dan dibuang daerah selama setahun, manakala istrinya perlu direjam. Dia datang kepada Rasulullah menceritakan tentang perkara itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walladhi nafsi biyadih, la'aqdiyanna bainakuma bikitabillahi ta'ala, al-walidatu wal-ghanamu raddun alaik, wa 'ala ibnika jaldu mi'atin wa taghribu 'am, waqdu ya Unais lirajulin min aslam illa imra'ati hadza fa in i'tarafat farjumha." Demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, aku menetapkan hukum antara kamu berdua dengan kitab Allah. Hamba perempuan dan kambing itu kembalikan kepada kamu. Apa yang telah kamu berikan itu bukan tebusan untuk kes perzinahan. Yang betul adalah anakmu akan disebat 100 kali dan dibuang daerah selama setahun. Itu ketetapan yang Rasulullah sebut, di mana sebat 100 kali sesuai dengan lafaz ayat Al-Quran yang tengah kita kupas. Kemudian Nabi SAW berkata kepada sahabat yang bernama Unais, seorang lelaki yang berasal dari satu kabilah Aslam. Unais diperintahkan oleh Rasulullah SAW, pergilah kepada perempuan itu, istri yang telah berbuat curang itu, istri kepada majikan tadi. Jika dia mengaku, maka rejamlah dia. Jika perempuan itu mengaku bahwa dia telah berzina, maka timpakanlah hukuman rejam. Jika dia tidak mengaku, dia boleh untuk membuat keadaan yang dia tidak mengaku. Jika dia mengaku, timpakan hukuman ini. Jika dia tidak mengaku, dia perlu bertaubat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang berzina jika masih bujang dan belum berkahwin, hendaklah disebat 100 kali dan dibuang daerah. Disebat 100 kali berasaskan kepada ayat Al-Quran dan kata-kata Nabi SAW. Dibuang daerah berasaskan kepada keputusan Nabi SAW. Imam Abu Hanifah melihat dalam keadaan ini bahwa sebat 100 kali adalah perintah yang wajib.
Sedangkan buang daerah adalah kebijakan Rasulullah sebagai seorang pemimpin. Maka dari itu Al-Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa ia adalah sesuai dengan keputusan pemimpin. Sedangkan sebat 100 kali perintah Allah di dalam Al-Quran. Itu inti dari perbezaan pandangan dalam perkara ini. Adapun jika dia telah berkahwin secara sah dan telah melakukan hubungan dalam pernikahan yang sah, serta merdeka, balik dan berakal, maka hukumannya adalah direjam. Besar, berat, dan tegas hukumannya karena di dalamnya terdapat beberapa pengkhianatan. Pengkhianatan kepada Allah, pengkhianatan kepada ahli keluarga, pengkhianatan kepada suami, atau pengkhianatan kepada istri, pengkhianatan kepada anak-anak. Maka untuk mencegah agar tidak terjadi perkara seperti ini, Rasulullah SAW sebutkan hukuman yang tegas. Hukuman yang tegas ini tidak kita jumpai di dalam Al-Quran, ianya kita jumpai pada dua perkara. Yang pertama adalah dalam hadis-hadis Nabi SAW, sebagaimana hadis yang tadi kita baca. Dan yang kedua adalah riwayat yang menunjukkan bahwa adanya ayat-ayat yang telah dimansuhkan. Apa maksud? Ada ayat-ayat yang telah dimansuhkan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan terdapat banyak riwayat yang menunjukkan bahwa ayat rejam pernah diturunkan dalam Al-Qur'an, kemudian dimansuhkan bacaannya, tetapi hukumnya tetap diamalkan. Apa maksud dari perkara ini? Ini adalah satu pembahasan yang luas dalam ilmu Al-Quran, satu pembahasan yang luas dalam ilmu usul fiqh, yang inti dari pembahasannya adalah ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebahagian dari ayat-ayat Al-Quran tersebut Allah Subhanahu wa taala telah mansuhkan. Apa maksud dimansuhkan? Maksudnya ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala sudah tidak lagi masukkan di dalam penulisan Al-Qur'an. Sudah tidak lagi dimasukkan dalam penulisan Al-Qur'an. Sebagai contoh misalnya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah ayat-ayat Al-Qur'an. Rasulullah bacakan kepada para sahabat, Rasulullah perintahkan kepada para sahabat untuk menulisnya, Rasulullah hafalkan, para sahabat hafalkan, kemudian Rasulullah ajarkan macam mana mengamalkan ayat-ayat tersebut. Ayat-ayat tersebut setiap tahun akan diulang kaji oleh Rasulullah kepada Jibril. Jibril akan mengulang kaji ayat-ayat tersebut kepada Rasulullah. Rasulullah akan ulang kaji kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa ayat yang telah dimansuhkan. Maknanya ayat-ayat tersebut telah dipadam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Al-Quran, dan ianya terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya isu ini dan kupasannya adalah kupasan yang panjang, dan kita bukan tengah mengupas tentang hukum hakam itu. Maka secara ringkasnya, ayat yang berkaitan dengan rejam di antara ayat yang telah dimansuhkan dari Al-Quran. Artinya satu ketika dahulu ia diturunkan kepada Rasulullah, dibaca oleh Rasulullah, dihafal, diajarkan kepada para sahabat, dibaca oleh para sahabat, dihafal oleh para sahabat, ditulis oleh para sahabat. Kemudian karena setiap tahun Rasulullah SAW akan diulang kaji bacaan Al-Quran kepada Jibril, maka ayat-ayat yang Allah kehendaki untuk dihapus, untuk dikeluarkan dari Al-Quran, maka Rasulullah SAW akan keluarkan ayat tersebut, akan beritahu kepada para sahabat bahwa ayat ini Allah Subhanahu wa taala dah cabut, Allah dah tarik, Allah dah mansuhkan. Maknanya mereka telah membaca ayat tersebut, telah mengamalkan dan telah baca di dalam solat mereka, kemudian Allah berkehendak untuk
mencabut ayat tersebut, mengambil balik ayat-ayat tersebut. Sama seperti kitab-kitab terdahulu. Kitab-kitab terdahulu firman Allah. Allah turunkan kepada Nabi. Allah turunkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Mana ayat-ayat itu? Allah dah cabut balik. Allah dah ambil balik ayat-ayat tersebut. Yang tersisa sekarang ada pada ahlul kitab, hanya sebahagian kecil saja. Sebahagian yang lain adalah perkara-perkara yang telah bercampur. Dalam Al-Quran, Allah pelihara apa yang tidak dicabut balik. Allah pelihara semua yang ada pada kita adalah Al-Quran yang Rasulullah bacakan kepada Jibril di tahun terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup di dunia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kata para sahabat, mengulang kaji di tahun terakhir Al-Quran 2 kali. Selalunya setiap tahun 1 kali sahaja Rasulullah akan mengulang kaji Al-Quran dengan Jibril. Tapi pada tahun terakhir, ayat Al-Quran diulang kaji oleh Rasulullah 2 kali untuk memastikan apa-apa yang Allah telah ambil balik tiada di situ. Dan memang jika Allah dah ambil balik, mustahil akan ada di dalam mushaf Al-Quran. Oke. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'khuzkum bihima ra'fatun fi dinillah." Jangan kamu merasa belas kasihan terhadap mereka berdua dalam melaksanakan hukum agama Allah. Jika Allah dah tetapkan hukum, kita tak boleh ada rasa kasih sayang untuk mengamalkan hukum hakam tersebut. Contoh nih, tuan-tuan dan puan-puan, Allah wajibkan solat. Betul? Ya, Allah wajibkan solat. Allah wajibkan solat ke atas siapa? Ke atas kita semua. Saya, tuan, dan puan. Bukan saja ke atas saya, bukan saja ke atas tuan dan puan, tapi semua ahli keluarga. Tengok tuan-tuan dan puan-puan. Allah wajibkan solat. Tapi kita tengok anak kita masih tidur. Tak apalah. Kasihan dia mengantuk, dia nak tidur. Tak payah solat. Itu maknanya kita ada belas kasihan kepada anak kita, tapi menghalang kita untuk menegakkan solat. Padahal dalam perintah agama, tak patut kita kasih sayang yang membuat kita menghalang untuk melaksanakan agama Allah. Itu juga kanak-kanaknya dah dewasa. Kanak-kanak yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dia tidur, tak apa. Ini yang misalnya pun dah lebat, tapi tak apalah, masih budak-budak lagi. Budak-budak apa, Tuhan? Budak-budak apa, Puan? Maknanya, jangan kerana cinta kita, sayang kita, menghalang kita untuk dia menegakkan agama Allah, untuk melaksanakan apa yang Allah wajibkan ke atasnya. Puasa Ramadan, tak apalah, anak saya penat bekerja. Kerja di mana? Kerja di KL. Kerja buat binaan di KL ke tak? Dia kerja di pejabat. Apa beratnya? Tak payah puasa di bulan Ramadan. Apa beratnya jika dia tengah sakit ke? Jangan paksa orang yang sakit untuk berpuasa. Tapi hanya setakat sebab baliknya selalu jam. Balik selalu jam, jadi tak puasa di bulan Ramadan. Itu kita belas kasihan kepada anak kita dalam melaksanakan hukum agama Allah. Itu tak boleh. Tak boleh sayang yang menghalang kita untuk menjalankan perintah Allah. Jika sayang itu membuat kita kasih duit dia lebih, boleh. Jika sayang kita jadi membuat kita berikan hadiah cantik berikan hadiah. Tapi sayang yang menyebabkan tak payah solat dululah, awak penat. Tak payah puasalah, awak kerja. Tuan, puan, tak payah lebih lagi. Tak payah puasa, ada peperiksaan. Tak payah puasa, ada peperiksaan. Orang zaman Nabi SAW ada peperangan, ada eh, panas yang sangat panas, tapi turun perintah berpuasa ke atas mereka. Oke, kita kupas ayat ini. Imam Ibnu Katsir mengatakan, maksudnya jangan kamu merasa belas kasihan terhadap mereka berdua dalam melaksanakan hukum Allah. Ada Puan Mazmin, Puan, ada soalan Puan? Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puan. Sesuailah dengan tajuk kita hari ini. Hmm. Tadi anak saya demam, atau azan. Hmm. Lepas tu saya tengok intai dalam bilik, dia baru nak tidur. Atau saya pun uh, terdetik dalam hati. Dalam nak gerok dia bangun solat ke, atau bagi peluang dia tidur sebentar. Lepas Betul. tu masuk pula tajuk ni, alah terkena pula dekat saya kan. Nah, Lepas tu betul, saya Puan. terfikir, Ustaz jawab lah ya. Hmm. Okey, terima kasih Ustaz. Oke, terima kasih, Puan. Itu keadaan kita. Kasih sayang kita, sebab kita sayang dengan anak. Jika memang dah tak mampu lagi untuk berdiri, untuk pergi ke tandas, maka kita sebagai ibu dia, bantu dia. Saya ambilkan baldi anak, ibu ambilkan air wuduk. Tak apa, berbaring situ je. Tak payah pergi kemana-mana, biar ibu ambilkan air wuduk. Solat je dalam keadaan berbaring macam itu. Nah, itu cantik. Tapi jika dia masih ada kemampuan untuk berjalan, untuk bergerak, maka dia kita tolong, kita bantu pergi ke tandas ke untuk ambil air wuduk. Ini lain keadaannya jika memang dah langsung tak kuat. Dia duduk sekejap, pingsan. Berdiri sekejap, jatuh. Tak apa, rehat dulu. Tak apa, rehat dulu. Nanti dah kuat, baru boleh solat. Itu keadaan yang tak apa. Kadang sakit keadaannya macam itu. Dia baru nak ambil air wudhu, dah jatuh, tak sedar. Tak apa, biarkan dia tidur dulu, rehat dulu. Nanti dah kuat, baru sama ada kita bantukan ambilkan air wudhu, atau kita bantu iringi dia pergi ke tandas atau mana-mana yang mudah bagi kita. Itu maksud dari pengajaran dari ayat ini. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan yang dilarang bukan belas kasihan, kita wajib ada belas kasihan, bukan belas kasihan semula jadi ketika melaksanakan hukuman, bukan itu. Tapi kasih sayang, belas kasihan yang menyebabkan dalam kes hudud tentunya pemerintah yang bertanggung jawab, tapi dalam keseharian kita meninggalkan untuk melaksanakan apa yang Allah suruh, apa yang Allah wajibkan. Itu yang tak boleh, itu yang tak betul, itu yang tidak dibenarkan. Mujahid berkata, ini perkara yang penting yang sesuai dengan apa yang mukadimah kita sebutkan tadi. Apabila hukum hudud telah dibawa kepada pemerintah, maka ia wajib dilaksanakan dan tak boleh ditangguh. Itu di antara maksud dari ayat ini. Jika telah sampai ke mahkamah, mahkamah kena buat keputusan. Tapi jika tidak dibawa ke mahkamah, maka semua masing-masing kena bertaubat kepada Allah. Semua kena bertaubat kepada Allah. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Ta'afau al-hudud fima bainakum." Saling memaafkan. Selesaikanlah hukum hakam hudud di antara kamu. Jika jika ada orang mencuri, maka kemudian tertangkap pencuri itu, lalu kita maafkan, tak apalah. Awak mungkin ada adik yang sakit, ada anak yang perlu membeli susu, tak apalah. Awak ambil barang tersebut, saya maafkan. Udah, selesai. Kita dah maafkan, dia pun jika dia bertaubat kepada Allah, Allah mesti terima taubatnya. Jika kes telah dibawa ke mahkamah, maka mahkamah tidak wajib memberikan keputusan. Di mahkamah tak boleh. Saya maafkan sebab dia telah mencuri duit saya. Di mahkamah kita katakan kita maafkan. Maaf di mahkamah syariah dia tidak diterima. Jika mahu dimaafkan, ta'afau al-hududu fima bainakum. Selesaikan di antara kamu. Taubat kepada Allah. Minta maaf, selesai. Tapi jika ia telah sampai kepadaku, kepada Rasulullah, kepada hakim, kepada qadhi, kepada pemimpin, maka wajib untuk dilaksanakan hukuman tersebut. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika benar kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, maksudnya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka laksanakanlah hukuman hudud ke atas pezina, lakukan sebatan dengan tegas, tetapi tidak melampau, kerana bukan tujuannya untuk melukai, agar ia menjadi pengajaran kepada pelaku dan juga orang lain. Bagian akhir dalam ayat ini, wal yashhad azabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Hendaklah sekumpulan orang yang beriman menyaksikan hukuman yang ditimpakan ke atas mereka.
Kenapa perlu ada orang-orang yang menyaksikan pelaksanaan hukum hakam itu? Ada beberapa hikmah. Hikmah yang pertama yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir adalah bertujuan untuk memberikan pengajaran bagi yang lain, peringatan agar ia lebih berkesan, memberikan satu eh, kesan pencegahan yang kuat dan juga membawa kepada rasa malu dan celaan apabila hukuman dilakukan di hadapan orang lain. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, maksudnya ialah hukuman itu dilaksanakan secara terbuka, bukan dilaksanakan di tempat yang tersembunyi. Oke. Eh, Qatadah berkaitan dengan perkara yang sama mengatakan Allah memerintahkan agar sekumpulan orang yang beriman menyaksikan hukuman tersebut supaya ia menjadi pengajaran dan peringatan. Ini semua makna yang sama. Tapi yang menarik nih, apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim daripada Nasr bin Alqamah, salah seorang tokoh ulama tabi'in, beliau mengatakan, maksud ayat ini bukan untuk memalukan orang yang melakukan dosa. Maksud dari ayat ini adalah agar orang-orang ramai mendoakan orang yang ditimpakan hukuman itu. Bukan untuk memalukan, bukan untuk menyebarkan aibnya, tapi agar orang-orang yang beriman mendoakan agar mereka mendapatkan rahmat, akan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang cantik. Ini yang cantik. Sehingga Allah pun sebutkan ta'ifatun minal mu'minin, menyaksikan hukuman tersebut sekumpulan orang-orang yang beriman. Sudah tentu akhlak orang yang beriman adalah mendoakan kebaikan, mendoakan rahmat, bukan memalukan dan menyebarkan aib. Wallahu taala a'la wa alam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tadi kita ada beberapa pengajaran. Yang pertama, hukuman berat menunjukkan betapa seriusnya kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan zina pada diri sendiri, pada ahli keluarga, pada masyarakat, pada pasangan, pada anak, dan jika terlahir anak dari perzinahan akan menambah lagi kerusakan yang lebih besar. Yang kedua, hukuman dunia adalah kafarah, adalah penghapus dosa. Dan taubat yang ikhlas itu yang dituntut agar sempurna dosa-dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Kemudian pengajaran yang terakhir, dalam kehidupan seharian jadilah saksi akan kebaikan. Jangan kita menunggu masa di mana orang-orang dihukum ke atas dosa mereka. Dalam kehidupan patutnya kita menjadi saksi atas kebaikan, jangan menyebarkan aib, tapi menjadi penyambung harapan. Wallahu taala a'la wa alam. Dan terakhir sebelum kita tutup majelis ada soalan yang ditulis di dalam chat room ini. Adakah seorang anak yang akan melanjutkan pelajaran boleh diberikan zakat atas asnaf fisabilillah karena ibu bapanya berpendapat sederhana atau rendah, tapi tidak termasuk dalam asnaf fakir dan miskin? Jika maksud dari soalan ini adalah adakah seorang ibu bapa boleh membayar zakat kepada anaknya ataupun tidak, dia ada perbincangan. Maksud ada perbincangan adalah adakah anak tersebut masih hidup di bawah tanggungan ibu bapaknya. Jika hidup di bawah tanggungan ibu bapaknya, maka tidak boleh membayar zakat kepada orang yang hidup berada di bawah tanggungan kita. Anak itu masih duduk di rumah kita, makan kita yang bayar, beras kita yang beli, dia duduk masih di bawah tanggungan kita, maka tak boleh bayar zakat kepadanya. Jika ada keperluan untuk anak itu, ianya didahulukan sebelum ada kewajiban zakat. Jika sudah masuk kewajiban zakat, maka bayarlah zakat. Sedangkan anak tersebut, jika dia memang layak untuk mendapatkan zakat, dia boleh mendapatkan zakat dari Baitul Mal, dari lembaga zakat, bukan dari ibu bapaknya. Ibu bapak tidak boleh membayar zakat kepada anak yang masih hidup di bawah tanggungan. Tapi jika anak itu memang sejak lulus SPM dia dah merantau,
Dia dah merantau, dah mula bekerja part-time, hidup sendiri, tidak menunggu uh, belanja dari kedua ibu bapaknya, maka itu bermaksud anak tersebut sudah tidak lagi berada di bawah tanggungan ibu bapak. Jika anak tersebut kesusahan dan miskin, ibu bapak boleh membayar zakat kepadanya sebagai seorang miskin, sebagai seorang fakir, bukan sebagai seorang anak. Sebab anak ada dua keadaan macam itu. Itu jika saya faham soalannya macam itu. Kemudian yang kedua, kerana ibu bapanya berpendapatan sederhana atau rendah tapi tidak termasuk dalam asnaf fakir dan miskin. Maksudnya sekiranya yang memberi zakat itu orang lain. Jika yang memberi zakat itu orang lain, tak ada isu, tak ada masalah. Orang berikan zakat kepada kita, kita berikan kepada anak, atau kita sendiri sebenarnya ada kecukupan, tidak masuk dalam kategori fakir miskin, tapi anak yang belajar, dia boleh mendapatkan bahagian dari asnaf fi sabilillah, orang-orang yang merantau, orang-orang yang pergi menuntut ilmu, dan kekurangan bekal untuk mereka menimba ilmu atau untuk kos kehidupan, dia masuk dalam fisabilillah seperti yang ada dalam soalan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Oke, terima kasih. Itu yang boleh saya kongsikan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir seperti biasa, tuan-tuan dan puan-puan, ada yang perlu bantuan dari kami untuk mengajarkan anak tuan-tuan dan puan-puan mengaji, insya Allah di Bi'anahum Quran kami ada guru-guru yang boleh datang ke rumah atau mengajar secara online untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan, memberikan kemudahan kepada tuan-tuan dan puan-puan mendidik anak agar mereka boleh membaca Al-Quran. Satu, investasi kita untuk akhirat. Artinya, apa yang kita belanjakan untuk pendidikan anak kita, kita tahu itu adalah investasi kita untuk akhirat. Apa sahaja, tak mesti belajar Al-Quran, apa saja ilmu yang kita perlukan biaya untuk anak-anak kita yakin itu adalah satu investasi kita untuk kebaikan masa depan mereka di dunia dan di akhirat. Syukran. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Syukran, Tuan. Jazakallah khair Ustaz. Jazakumullah khairan.